Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita pada malam ni dapat bersama-sama dalam halaqah pengajian kitab kita, iaitu kitab Balaghah, iaitu kita akan membaca kitab Al-Idah karangan Al-Imam Al-Khatib Al-Qazwini, dan pada malam ni kita masuk ke muka surat 191. Kalau mengikut kepada edisi PDF lah yang kita boleh download di internet. Okay? Baik. Kita masih lagi berada di bawah tajuk Tashbih, Tashbih. Dan halaqah kita pada malam ini ialah halaqah yang ke-22, halaqah yang ke-22. Okey, baik. Apa khabar semua pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita. Minggu ni bermulanya, hari ini bermulanya minggu peperiksaan untuk pelajar Uniza. Hari pertama minggu ya, daripada exam ni 2 minggu, dari 9 hari bulan hingga 26 hari bulan. Okey, 9 hingga 26. Walaupun pelajar tengah exam, tapi tak apalah, Ustaz buat kelas jugalah, sebab tak ada masalah. Kalau pelajar-pelajar Ustaz yang akan exam esok lah, ada kertas, kalau malam ni dia tak boleh masuk pun tak ada masalah, sebab dia boleh, ini kan rakaman nanti mereka boleh belajar sendiri lah, tengok semula selepas ni, tak ada masalah. Jadi kelas kita kelas online kan, jadi akan terakam akan ada di Facebook ni, jadi Facebook PPBA Uniza dan UBA Felcom jadi kita akan terus jugalah, walaupun mungkin pada malam ni oleh kerana pelajar kita mungkin sedang menumpukan perhatian kepada exam esok, subjek exam esok, mungkin peserta pun tak ramai, tak ada masalah, Jadi penting ia terakam di sini dan masing-masing boleh dengar kemudian hari, insyaAllah. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok bunyi muka surat 191 191. Malam ni kita akan sambung pada kata-kata dia, wa minha qauluhu ta'ala. Sini muka surat 191. Baik. So jadi apa kita kata isu yang kita nak tengok malam ni, apa tajuk dia ni? Okey. Yang di muka surat 191 ni, dia masih lagi membicarakan tentang tashbihut tamthil. Dalam halaqah yang lepas, Ustaz dah jelas dah, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Qazwini lah, rahimahullah, berkenaan dengan ta'rif at-tamthil, tashbihut tamthil. Lepas tu contoh-contoh, kita baca 2 contoh hari tu. Kita baca syair oleh Ibnul Mu'taz, lepas tu kita baca bait syair oleh Saleh ibn Abdul Quddus. Okay. Dan malam ni kita akan baca sini sikit ayat Quran ni. Okay. Dia dalam kitab Balaghah ni, dia banyak, dia punya kita kata syawahid dia dah dia ambil daripada syair, ayat Quran, hadis tak, biasa gitulah. Tapi hak banyaknya syair dalam Al-Qazwini ni, hak banyaknya adalah syair. Okey.
Baik, sementara tu kalau boleh sahabat-sahabat, pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tolong share juga ya di FB kita punya ni. Okey, sekejap Ustaz pun nak share dulu di FB boleh dah. Kita punya ni. Okey. Share supaya kalau ada siapa-siapa yang malam ni dia pergi, kita ada exam esok, bolehlah dia sama-sama duduk sekejap mengikuti apa ni pengajian baru. Okey, baik. Ustaz sebutkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz sebutkan tadi kita masih lagi di bawah tamthil. Baik. Bagi orang yang belajar balaghah, ada satu maklumatlah yang dia perlu apa ni ingatlah, faham dan ingatlah kita kata kaedah ni lah. Dan ia disebut dalam Qazwini tapi bukan di sini, di bahagian belakang-belakang. Tapi memandangkan dia dah sebut dah sini tashbihut tamsil, jadi Ustaz nak sebut selalu dah. Nanti insya-Allah kita akan jumpa dengan tempat tu. Ada disebut dekat isti'arah dalam bab isti'arah. Okey. Berkenaan dengan tamsil ni kita akan jumpa tiga istilah. Ini kita boleh ingat poin ini penting ni. Okey, dalam bab tashbih kita akan jumpa at-tashbihut tamthili, at-tashbihut tamthili. At-tashbihu at-tamthili. Okey. Daripada at-tashbihut tamthili ni dia akan jadi al-isti'aratut tamthiliyah. Al-isti'aratut tamthiliyah. Boleh? At-tashbihut tamthili, berarti dia akan pergi jadi al-isti'aratut tamthiliyah. Al-isti'aratu at-tamthiliyah. Lepas tu kita akan jumpa ada satu istilah dia sebut al-mathal. Al-mathal. Inilah mudah. Ustaz balik terus kepada apa yang saya sebut tadi, dia duduk dalam dalam balaghah, dalam balaghah, dalam tajuk isti'arah. Dia duduk di bawah al-majazul murakkab. Dalam bab isti'arah. Kita belajar bab tashbih kan. Disebut di dalam bab al-isti'arah oleh Al-Qazwini di bawah tajuk al-majazul murakkab. Dia ada istilah dia disebut al-mathal, al-mathal ataupun jamak dia al-amthal. Sebelum tu dia al-isti'arah at-tamthiliyah ataupun Qazwini dia guna istilah at-tamthilu ala sabilil isti'arah. Bahasa sebelum tu at-tashbihut tamthili. So dia asal daripada tashbih dulu. Dan kita tahu berdasarkan pada halaqah lepas dan juga halaqah yang pada malam ni sikit bila kita baca ayat Quran ni, apabila kita sebut tamthil, tashbihut tamthil, dia melihat kepada wajhus syabah dia tu adalah amrun muntaza'un min muta'addid. Amrun muntaza'un min muta'addid. Wajhus syabah dia kalau kita tengok dia terdiri daripada beberapa elemen lah. Ada banyak perkara yang dia membentuk wajhus syabah. Sebab tu kalau kita tengok tashbihut tamthil, tarikh dia ma wajhuhu wasfun muntaza'un min muta'addid amraini au umur. Dia ada banyak perkara di dua ke atas lah. Dia saling bergabung dan dia membentuk wajhus syabah. Okey. Maka dia marilah satu istilah dia panggil at-tashbihut tamthili. Kenapa at-tamthili itu? Sebab melihat kepada wajhus syabah yang pesing lagu tu. Dan kita tahu daripada at-tashbih dia akan bertukar menjadi isti'arah. Okay. Dia akan bertukar menjadi isti'arah. Kenapa jadi isti'arah? Apabila kita buang salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bih. Maka daripada tashbihul tamthili tadi, dia boleh jadi al-isti'aratut tamthiliyah. Dia tetap sama sifat dia, iaitu wajibus syabah dia adalah wasfun muntaza'un min muta'addid amraini au umur. Sama. Cuma dinama isti'arah tu sebab kita buang salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah. Nampak kan? Okay. So kalau kita boleh bina satu isti'arah dengan sifat yang macam tu, maka kita telah membina satu contoh isti'arah tamthiliyah, yang mana asal dia adalah tashbih tamthili.
Okey. Kemudian di sana ada satu istilah pula al-mathal. Ya. Lebih kurang dia punya dia punya kata dasar tamthil dah. Tamthiliyah, tamthil mathal. So mathal tu apa? Okey, yang ni Qazwini kata. Mathal tu asalnya adalah daripada isti'arah tamthiliyah, yang mana asalnya daripada tashbih tamthili, yang mana dia telah menjadi masyhur dan akhirnya dia menjadi mathal. Mathal apa? Peribahasa. Peribahasa. Sebab tu kalau kita tengok bila saya sebut saja peribahasa, kita pun nampak ada, oh okey, contoh dalam bahasa Melayu, kita ambil satu peribahasa yang masyhur lah. Apa dia? Peribahasa dalam bahasa Melayu. Apa kita kata apa, bagai anjing dengan kucing tak? Bagai anjing dengan kucing. Boleh kita mas peribahasa. Boleh kan? Satu benda yang semua orang tahu bila sebut saja bagai anjing dengan kucing ke macam anjing dengan kucing, semua kita tahu. Dia tu apa benda ni, tak boleh duduk tak boleh duduk sekali ya. Tak boleh duduk sekali. Kalau duduk sekali dia gocoh, dia berlembah dulu lah. Tapi lo ni kalau tengok dalam TikTok, dalam apa Facebook ke apa semua, banyak dah kucing dengan anjing duduk sekali dah. Lo ni lain dekat ikut sebab dia akhir zaman dah. Dia tahun 2022 zaman. Tapi kalau dulu dah, zaman dulu memang tak boleh duduk sekali, dia berlembah kan. Okey, apalah. Nah, tapi benda tu dia dah jadi peribahasa mathal dah. Dia jadi orang semua dah tahu dah dia satu peribahasa. Tetapi dia asal itu adalah daripada isti'arah tamthiliyah, yang asal dia daripada tashbih tamthili, at-tashbihut tamthili. Contoh lain apa? Seperti kata di bawah tempurung ke apa semua kan. Tapi sini kan contoh-contoh yang saya sebut saat ni, dan juga contoh ni yang Ilham tulis ni. Seperti kata di bawah tempurung, dia ada lagi itu nampak dia ada guna perkataan seperti apa ni, kalau saya guna bagai tadi bagai apa semua tu, dia seolah masih ada lagi elemen tashbih. Itu dalam bahasa Melayu tak apalah, tapi nak ceritanya dia ni kalau dalam bahasa Arab ni dia dah jadi apa ni, satu mathal. Contohnya kalau Qazwini sebut yang bahasa Arab dia kata araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Aku tengokmu ni tuqaddimu rijlan, kamu gerak, maknanya kamu ke depan kakimu sebelah, wa tuakhiru ukhra, mana wa tuakhiru rijlan ukhra, kamu selagi sebelah lagi tu kamu ke belakangkan. Maknanya apa dia? Yang tu adalah satu mathal peribahasa orang Arab yang dia guna untuk orang yang apa? Orang yang mutaraddid, orang yang apa? Mutaraddid ni orang yang serba salah. Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak sifat? Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak? Dia duk main gitu. Soalan macam orang nak pergi ke tak pergi? Nak pergi ke tak pergi? Dia tashbih ke asal dia macam gitu. Maknanya al-mutaraddid mislul ladzi yuqaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra. Tu asal dia. Lepas tu dia jadi isti'arah tamthiliyah, lepas tu dia jadi masyhur, maka dia pun jadilah mathal. Mathal ni dia benda hak masyhur. Sebab tu kalau awak cipta isti'arah tamthiliyah, boleh awak tu kata dia ni masa, tak boleh. Tu hanya isti'arah tamthiliyah yang awak cipta, contohnya daripada tashbih. Semua mathal-mathal yang ada tu adalah asal itu orang di zaman dulu dia cipta dalam percakapan dia, kemudian bila dia jadi masyhur tu baru dia jadi mathal. Itu adalah pandangan Al-Qazwini. Kita apa nanti dalam bab isti'arah kita akan tengoklah secara detail lah contoh-contoh dia. Okey, so Ustaz sebut sekali sini ni bila dia membicarakan tentang tashbihut tamthil sebagai maklumat awal lah. Okey. Baik. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, tashbihut tamthil ni dia merujuk kepada ataupun pembahagian tashbih tu yang diberi nama ni sebab melihat kepada wajhus syabah. Okey, jadi kita tengok pada ayat Quran ni, tengok kita baca. Wa minha, maknanya min apa ni, tashbih tamsil tadilah. Okey. Apa dia? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum
fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti ada di sini jelas ni kalau kita tengok ada musyabbah bih, ada adatut tashbih. Ada musyabbah bih, ada adatut tashbih. Okey. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka, mereka tu siapa? Hum tu balik kepada al-munafiqun. Perumpamaan mereka, ini musyabbah. Seperti adatut tashbih. Mathali, seperti perumpamaan orang yang. So selepas kaf tu adalah musyabbah bih. Okay. Cuma di sini wajhus syabah dia tu difahami daripada ayat allazi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Yang tu adalah kata-kata sifat-sifat perkara-perkara elemen benda lagi. Itulah yang berkait dengan musyabbah bih dalam ayat tu dah. Jadi wajhus syabah dia tu dia difahami daripada pernyataan tu. Daripada pernyataan tu kan. Okey. Tu tengok apa dia punya terjemahan dia. Perumpamaan mereka iaitu orang-orang yang munafik adalah seperti orang yang menyalakan api, dan apabila api tu nyala dan mewarnakan pula menyinari dah, adaat ma haulahu, dia telah menerangi sekitar dia. Tiba-tiba zahaballahu binurihim. Zahababi ni dalam bahasa Arab maknanya Allah padamkan, Allah bawa pergi. Zahaballahu binurihim tu maknanya atfa'ahullah. Atfa'ahullah, Allah padamkan dia. Atfa'a zahababi, zahababi. Zahaballahu binurihim maknanya cahaya yang ada hasil daripada dia nyalakan api tu, dia nyalakan api ada cahaya dah. Maka cahaya tu Allah padamkan. Wa tarakahum, dan bila Allah padamkan tu, tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, maka Allah tinggalkan mereka berada dalam kegelapan zulumat. Zulumat dalam bentuk jamak tu, zulumat la yubsirun. Kita tengok pada Quran kan, sini kan, dia ada tu yang ni Ustaz tak mau cerita panjang lah, yang ni awak kena tadabbur, kena rujuk pada tafsir lah. Tadabbur pun rujuk kepada tafsir-tafsir yang muktabar dan rujuk kepada ulama-ulama tafsir yang muktabar lah. Okey. Rujuk model, okey. Kita cuba fahamkan, cuba sini kan, zulumat awak ada bentuk jamak. Okey. Lepas tu awak tengok zahaballahu binur, nur Allah guna nur. Lepas tu adaat dia. Sebab tu dia ada beza di antara nur dengan daw dalam furu' lughawiyah. Okey. Semua benda tu kalau kita tengok, kita tengok dari sudut bahasa, dari sudut pemilihan. Sebab Quran dia tidak pilih perkataan tu sia-sia, tidak. Dia ada sebab kenapa dia pilih tu. Ada sebab dia. Jadi waktu kita kena mengaji lah kan. Okey. Baik, tak apalah, tapi kita faham dah maksud ataupun kita boleh nampak dah tashbih tu kat mana di sini dah. Okey. Baik, kita baca apa huraian Qazwini. Dia kata fa inna tashbiha halil munafiqin. Fa inna tashbiha halil munafiqina bihalil mausufi bisilatil mausuli fil ayat. Okey, bihalil al-mausuf bisilatil mausul fil ayat. Okey, mana silatil mausul? Silatil mausul ni yang selepas allazi. Okey. Kita terjemah, okey, perumpamaan keadaan orang munafik dengan keadaan orang yang disifatkan dengan perkara yang selepas al-lazi, macam gitulah nanti terjemah silatul mausul ni apa benda. Mungkin ada terjemahan dia kot, boleh rujuk buku-buku Ustaz Ashraf Fizrul ke. Ustaz Ashraf Fizrul dia ada banyak buku dia tulis dalam bahasa Melayu mungkin ada kot terjemahan dia, wallahu a'lam lah. Tapi kita tahulah bila silatul mausul tu adalah ayat tu yang berada selepas allazi, allazina, allati, apa semua tu yang berada selepas isim mausul kan. Itu dia panggil silatul mausul. Biasanya kalau dalam nahwu, kalau Ustaz tak silap, dia la mahalla lahu minal i'rab dah. Dia tidak ada la mahalla laha minal i'rab.
Okey, silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Nah. Okey, tak apalah. Jadi tashbih keadaan orang munafik dengan apa? Dengan keadaan al-mausuf, orang yang disifatkan dengan silatul mausul. Apa dia? Itulah istauqada naran falamma adaat ma haulahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Sampai akhir ayat tu, itulah dia silatul mausul fil ayat tu. Orang yang bersifat dengan benda tu lah, dengan sifat tu. Okey. Dia kata fi amrin hakikiyin muntaza' min muta'addid. Benda tu dia terdiri daripada banyak benda. Apa dia? Dia pun sebut. Apa yang muta'addid tu? Okey. Wa huwa at-tama'u fi husuli matlubin li mubasharati asbabihil qaribati ma'a ta'aqqubil hirmani wal khaybati linqilabil asbabi. Dia ni tamak lah. Tamak ni apa? Tamak ni dia nak sangat-sangat dah. Tamak lah. Semua orang faham maksud tamak. Kalau tengok huruf tamak tu kan huruf pa dia mujawwafah. Huruf mim mujawwafah. Huruf ain pun dia punya apa? Ekor dia tu. Oh, macam kalau dia tu macam perut dah. Ain tu kan dia ekor gitu dah. Dia pun macam ada gelonggur juga boleh buat benda. Jadi memang sesuai sangatlah huruf pa mim ain tu. Untuk mentaswirkan apa ni sifat tamak. Dia ada macam tu kita bubuh benda situ. Huruf ta kan, tengok ta kan. Ta tu ada kosong tu macam boleh bubuh benda situ. Huruf mim pun macam boleh bubuh. Lepas tu ain tu pula dah. Di kepala dia tu pun macam ada lubang dah. Boleh bubuh benda. Lepas tu dia punya ekor tu pula panjang tu boleh tarik seluas-luasnya dah. Boleh bubuh macam-macam dalam tu. Tu dia sesuai dah. Dari segi khat pun dia sesuai dengan sifat tu. Tamak kan, orang tamak ni orang yang nak semua benda yang nak. Okay. Baik, jadi orang munafik ni dia at-tamu fi husuli matlub. Dia nak dapatkan benda yang dia nak lah. Sebab apa? Sebab dia tengok li mubasharati asbabihil qaribah. Sebab dia tengok mubasyarah ni maksud dia ada lah. Kita kata tak, maknanya sebab adanya sebab-sebab yang dekat lah. Dekat ni apa? Maksud sebab yang dekat ni dia tengok maknanya dia boleh capai benda tu. Sebab daripada segi logik akalnya kita kata tak ada halangan ni, tak ada masalah. Depan mata kita ni. Contohnya kita dah. Li mubasharati asbabihil qaribah. Depan mata dah ni. Maknanya kalau pada akal maknanya memang benda ni memang boleh kita lah. Boleh kita lah. Maknanya kita dah ada. Itu maksud li mubasharati asbabihi al-qaribah. Sebab dia ada buat dah. Dia ada mubasyarah ni kan dalam bahasa dia boleh mari dengan makna buat. Dia boleh mari dengan makna melakukan pun boleh tak. Dia boleh mari dengan banyak makna lah kan. Tapi sini untuk terjemahan mudah dia supaya pelajar-pelajar boleh faham. Maksudnya sebab dia mereka mendapati nasib tu menyebelahi mereka tadi. Itu maksud dia dah. Dia tengok macam tak ada halangan apa dah ni. Boleh ke kita dah ni. Boleh ke kita dah ni. Okey, tapi dia kata walaupun begitu ma'a ta'aqqubil hirmani wal khaybah. Tapi apa yang berlaku ta'aqqub ni maknanya benda hak mari selepas tu. Aqibah ada yaqubu. Mana benda hak mari selepas tu? Apa dia? Al-hirman wal khaybah. Al-hirman dia tak dapat benda tu. Dia diharamkan daripada dapat benda tu. Wal khaybah. Khaybah ni dia gagal dah. Khabaya khibu dah. Dia gagal. Maknanya kecewa tak boleh. Sedangkan tengok seolah macam benda tu maknanya macam peluang dah ni. Pernah kita tengok ada ustaz tengok itu sekali dalam apa ni TikTok ke. Pak yang bola tu kan ada memang dia dah berjaya dah gelecek apa ni pemain pertahanan. Lepas tu dia berjaya dah gelecek keeper. Sekarang ni di hadapan dia adalah gol. Dia tak sepak lagi bola tu, Tapi dia angkat tangan dah masa dia sepak dah bola tu masuk gol dah. Dia pun sepak bola tu tapi bola tu kena tiang. tu al-hirman wal khaybah. Dalam keadaan memang tak ada halangan dah. Tapi dengan sebab ialah gong dia kesombongan dia tu. Dia rasa tak ada halangan dah. Dia sepak tapi tu hamba dia sepak tu bola tu pergi ke tiang, out. Jangan main dah. Kita lah kadang-kadang benda rezeki tak, kadang-kadang orang kata rezeki tu duduk di mulut duduk di mulut dah tu tak. Tapi duduk di mulut dah tapi tak masuk dalam perut, tak masuk pun dalam mulut, jatuh tak kadang-kadang dah. Apa ni linqilabil asbab. Sebab apa? Sebab asbab
sebab tu telah inkilab, telah berubah dah telah berubah. Asal-asal awak nampak, asal-asalnya nampak macam nasib menyebelahi kita. Oh, tapi rupa-rupanya tidak. Jadi inqilabul asbab. Inqilabul asbab. Boleh ya? Poin dia sini adalah kenapa ulama memasukkan ayat Quran ni dalam contoh, sebagai contoh tashbihut tamsil, sebab melihat kepada wajhus syabah. Sebab melihat kepada wajhus syabah yang terdiri daripada banyak elemen yang membentuk. Kalau dalam ayat Quran itulah at-tamu fi husuli matlubin ila akhir. Dia panjang. Dia satu situasi yang panjang. Okey. Baik, kalau kita pergi sikit lagi bawah ni. Okey. Okey. Baik. Habis selesai yang tamthil. Baik, sekarang ni wa ghairut tamthil. Ghairut tamthil hak yang berlawanan dengan dia lah, maka nabi khilafi zalika kama sabaqa fil amsilatil mazkurah. Mana-mana contoh yang kita tengok yang wajhus syabah dia tu bukan pattern hak lagu tu, maka waktu masuk ghairut tamthil lah. Maksud hal ini benda yang jelas, clear. Kita boleh tengoklah contoh-contoh. Mana-mana saja contoh tashbih yang wajhus syabah dia bukan pattern macam tadi, maka automatik masuk bawah kategori ghairut tamthil. Sebab itulah Qazwini sini dia tidak sebut detail lah, tak perlu dah lah ulang balik. Okey. Baik, kemudian pembahagian seterusnya, jika melihat kepada wajhus syabah ni, kita masih lagi membicarakan tentang pembahagian wajhus tashbih bi'tibari wajhihi, dengan melihat kepada wajhus syabah. Okey, dia ada sesada tamsil dengan ghairut tamsil. Sekarang ni masuk kepada pembahagian lain yang kedua, iaitu dipanggil al-mujmal. Al-mujmal. Okey. Mujmal ni lawan dia adalah al-mufassal. Mufassal. Okey. Mujmal mufassal. So mujmal mufassal ni macam mana? Mudah je. Mujmal disebut situ malam yuzkar wajhuhu. Bila kita tidak sebut wajhus syabah, maka dia dikira mujmal. Malam yuzkar wajhuhu, maka dia dikira mujmal. Kita tak sebut wajhus syabah. Okey. Kalau kita sebut, dia panggil mufassal. Gitu je. Mudah dia. Okey. Cumanya sekarang ni Qazwini dia buat mari contoh-contoh yang standard lah, kita kata, bukan contoh-contoh biasa lah. Contoh-contoh yang diambil daripada riwayat orang Arab, contoh-contoh yang diambil daripada syair. So kita akan tengok sini dia ada contoh, nanti satu kata-kata masyhur satu kata tu kita akan baca insya-Allah. Kemudian kita ada lagi contoh-contoh lain ada syair 1 2 3 okey. Mungkin malam ni mungkin setakat al-mujmal al-mufassal tu mungkin minggu depan kot. Sebab kita ada 4 syahid ni kita nak baca dah. Okey. Tak apa. Baik. Dia kata wal mujmal ma lam yuzkar wajhuhu. Mujmal ni ialah tashbih yang tidak disebut wajhus syabah. Dia tak sebut Kita mungkin menyebut sifat dia tu, sifat-sifat apa benda yang kita kata hak yang berkait dengan musyabbah atau musyabbah bih, tapi kita tidak sebut betul-betul wajhus syabah, kita tak sebut. Orang yang sebut wajhus syabah ni apa dia? Orang yang sebut wajhus syabah ni, contoh bila kita kata Muhammadun, contoh hak biasa, hak masyhur dia, hak basic sangat. Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Bila kita sebut tu fi syaja'ati, tak disebut kan? Contohnya Muhammadun kal bahri fil karami, contohnya. Kita sebut jelas wajhus syabah. Waktu tu dia masuk mufassal. Tapi yang ini memang wajhus syabah tu kita tidak sebut. Tapi kemungkinan kita sebut benda-benda lain, sifat-sifat yang berkait dengan musyabbah ni, tapi dia tu difahami wajhus syabah tu daripada ayat tu, daripada sifat tu, tapi dia bukanlah wajhus syabah exactly. Cumanya dia satu benda yang digunakan istilah dia tushiru bi wajhis syabah faqat. Sifat tu ataupun wasfu tu dia yushiru bi wajhis syabah faqat. Tapi tak apa, lepas ni ada dia punya detail dia Al-muhimnya
Al-mujmal ni adalah ulama beri nama ni kepada mana-mana contoh tashbih yang tidak disebut wajibus syabah. Okey. Baik, lepas tu faminhu, minhu hu tu balik ke mana? Balik kepada al-mujmal lah. Okey, dia pecah pula minhu tu, al-mujmal tu pecah kepada ma huwa zahirun. Wajibus syabah yang tidak disebut tapi dia zahir. Dia zahir. Mana semua orang tahu. Yafhamuhu kullu ahadin hatta al-ammatu, hatta al-ammatu. Hatta tu dia baca hatta al-ammati, baca hatta al-ammatu dah. Meski nahwu apa dia ataf ke apa, wallahu alam. Kalau nahwu dah rujuk Ustaz Fauzi lah. Okey, hatta al-ammatu, kullu ahadin hatta al-ammatu. Apa dia? Dia kata benda yang zahir, yang jelas lah, semua orang nampak. Yafhamuhu kullu ahad. Semua orang tahulah, semua orang faham. Okay, sehingga kan ammah ni maknanya layman ada, orang yang orang awam biasalah. Orang awam biasa. Okey. Kaqaulina Zaidun Asadun. Ini semua orang tahu. Dia kata id la yakhfa ala ahadin anna al-murada bihi at-tashbihu fi syaja'ati duna ghayriha. Maknanya la yakhfa ala ahadin, tak ada seorang pun yang tak tahu benda ni, bahawa yang dimaksudkan dengannya adalah apa? At-tashbihu fi syaja'ati. Tashbih pada syaja'at, sifat syaja'at duna ghayriha, bukan selain, bukan apa ni, selain daripada. Memang asy-syaja'ah. Semua orang Arab faham, semua tahu Zaidun Asadun tu untuk orang yang berani. Tak, dia punya wajib syabah dia adalah asy-syaja'ah. Itu settle. Okey. Sama juga dengan Zaidun Bahrun apa semua, dengan semua ma'ruf dah gitu. Wa minhu, okey, ma huwa khafi. Kata tadi zahir, yafhamuhu kullu ahad. Yani khafi la yudrikuhu illa man lahu zihnun yartafi'u bihi an tabaqatil 'ammah. Okey, dia khafi, dia ada tersembunyi sikit, yang mana la yudrikuhu, yang mana wajhu syabah itu dia tidak dapat ditangkap. Maknanya kita tak nampak, kita tak tahu, kita tak faham, illa kecuali siapa dia faham. Man lahu zihnun, orang yang dia ada zihnun, ada apa ni, ada akal, ada minda. Maknanya apa, orang yang ngaji sikit aku yartafi'u bihi an tabaqatil 'ammah. Mana orang bukan yang layman biasa, tapi orang yang cerdik sikit lah, yang cerdik sikit. Mungkin maknanya tulabul ilmi ke, tak? Kalau orang biasa tak nampak. Orang biasa bila kita sebut tu, dia tak boleh nak tangkap lagi apa benda wajib syabah. Tapi kalau mungkin orang ngaji ke, orang yang cerdik sikit, dia pun nampak dalam, oh okey. Apa dia punya contoh dia yang Qazwini buat mari ni. Okey. Dia buat mari ada satu masyhur apa ni, tasbih ni masyhur, iaitu kata-kata seseorang kepada Al-Hajjaj. Yang orang tu dia menyifatkan, dia ceritalah kepada Al-Hajjaj tentang Bani Al-Muhallab. Bani Al-Muhallab ni, Bani ni anak cucu dah. Al-Muhallab ni, Al-Muhallab ibn Sufrah. Dia salah seorang, kita kata apa ni, ketua, pemimpin, ketua yang dia pegang inilah jawatan lah di apa ni, zaman kerajaan Bani Umayyah. Okey, sebelum Al-Hajjaj lah tu, sebelum Al-Hajjaj. Bila mari zaman Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ni siapa? Al-Hajjaj ibn Yusuf At-Thaqafi yang masyhur tu lah. Dia Hajjaj ni dia masyhur. Cuma masyhur dia tu dia masyhur pasal kezaliman dia. Tapi saya kadang kita nak menilai orang ni, kita kena berlaku adil lah. Kita kena berlaku adil lah. Okey. Tidak nafikan manusia ni apa, yalah, macam kita lah, kita sendirilah, kita nak menilai orang, kita sendirilah kita ni ada sisi yang apa kita kata, ada sisi yang istimewanya,
Ada sisi yang kita kata gelaknya dah. Maknanya kita ni sebagai manusia ada yang kita buat benda baik, ada juga benda-benda yang kita tersalah buat dah. Mungkin kita kita tersengaja dan sebagainya. Kita manusia kan, kita boleh jatuh melakukan dosa dah, dan sebagainya. Kadang-kadang tu ialah banyak faktor Okey, tu sisi kita hak gelak dah, ada benda. Tapi ada juga sisi kita hak yang comel tu, hak istimewa, hak lebih tu. So, bila kita lagu tu, maka orang pun sama lah. Orang pun begitu juga. So, dari sikap kita adalah hak bahagian baik orang tu yang kita war-warkan, yang kita sebut-sebut. Terutamanya selepas dia meninggal dunia dah. Okey, boleh. Kecuali hak memang hak dalam Quran tu memang Allah gazet dah. Allah gazet dah dalam Quran tu dia tu orang yang sesat. Orang yang contoh macam Firaun, siapa lagi? Abu Lahab, siapa lagi hak yang Allah sebut dah dalam Quran itu kali hubah dah. Hak tu kita tak payah sebut kebaikan dia tu kita nak sebut. Itu pun tak apa sebab dalam Quran pun Allah tidak sebut pun dia punya kebaikan dia kan. Dia tu pun memang telah pun dikata dah gazet dah sebagai orang yang lambang kepada kesesatan, kezaliman. Tapi di sana ada individu-individu yang kadang apabila dia memegang jawatan politik pada zaman dahulu, pada zaman yang kita tidak berada pada zaman mereka, dan kita tahu bahawa berita sejarah tentang mereka dia sampai kepada kita melalui dua jalan. Satu melalui jalan penyokong dia dan yang kedua melalui jalan musuh dia. Dan Al-Hajjaj ni dia adalah pemerintah yang dilantik di zaman kerajaan Bani Umayyah. Kita kata tujuannya adalah dia ni Hajjaj ni dia adalah orang yang tegak, orang yang kita kata gedebel, tegak, gedebel dan menyebabkan pokok pemberontak ni siapa dia? Majoriti dia pokok Syiah. Pokok Syiah, pokok Khawarij lah ke apa tu memang deki pada dia, benci ke dia, benci sangat-sangat dah, nampak sangat-sangat dah. Sampai kadang-kadang mereka riwayatkan melalui tarikh mereka, melalui jalan mereka adalah benda-benda negatif dah pasal Hajjaj. Sebab ada wahyi. Okey. Tapi Al-Hajjaj ini pada masa dia jadi pemerintah banyak benda yang dia buat untuk membantu rakyat dia. Sebab dia jadi governor ke. Memang dia pemimpin lah, pemimpin. Dia mengamankan tempat ada pemberontak tu kan, dia amankan. Jadi kita orang tahu dia ni memang debel, memang maknanya kalau dengan pemberontak tu kalau jumpa di kepala lah, maknanya gitulah dah. Okey. Jadi aman tempat tu, orang tak berani dah. Okey, lepas tu banyak benda hak dia buat. Banyak benda-benda daripada segi daripada kemajuan dari segi pentadbiran ni lah, fizikal, kemajuan fizikal pada zaman dia tepat di bawah pemerintahan dia. Di bawah di negeri, di bandar, hak di bawah dia. Kita menjadi khalifah, dia jadi gubernur, kita silap macam itulah. Okey, Hajjaj. Tapi tak dinafikan ada riwayat-riwayat yang dia ni memang kasar dengan tabi'in, ada riwayat. Okey. Jadi saya sebut benda ni supaya kita ni berlaku adil lah, berlaku adil. Ada satu tesis, boleh Google dekat internet. Dan saya pernah menyebut benda ni dulu masa mula-mula kelas ni, ketika mana ada contoh-contoh macam ginilah apabila dia menyebut tentang Hajjaj. Saya pernah sebut dulu ada satu tesis yang cerita pasal Hajjaj ini daripada sudut comel dia. Bahkan dia mengajaklah orang supaya berlaku adil kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebab kalau kita kalau ustaz daripada dulu lagi masa ustaz di sekolah lagi bila kita belajar sejarah Islam, bila sebut saja Al-Hajjaj tu orang akan sebut dia tu zalim, benda-benda negatif je daripada pasal dia tu. Okay. Jadi maknanya kita tengok daripada dua sudut lah. Kalau betul benda hak dia buat tu salah sebab dia tidak maksud. Dia ni bukannya sahabat. Dan dia generasi tabi'in ke tabi'in kata ingat dah. Jadi dia bukan dia buat salah dah. Tapi ada juga hak dia buat kebaikan tu. Jadi kita berlaku adil lah pada dia. Kita check betul dulu. Berita-berita hak siapa pasal dia. Macam gitulah.
Boleh? Okey, ada satu soalan sini, Ilham tanya, Ustaz, macam mana nak beza at-tashbihut tamthili dengan al-isti'arah at-tamthiliyah? Al-isti'arah at-tamthiliyah. Macam Ustaz sebutkan tadi, isti'arah ni kan dia berasal daripada tashbih. So, beza dia, nak bezanya adalah bila isti'arah tamthiliyah tu, salah satu daripada musyabah ataupun musyabah itu dia takkan sebut dalam ayat tu. Dia takkan sebut dalam ayat, tak ada. Contohnya musyabah tak ada, dia sebut musyabah itu. Okey, tapi bila kita baca musyabah bih tu pada masa tu dia dah jadi musta'ar minhu dah, musta'ar minhu dah, dia punya nama dia. Kalau musyabah musta'alahu, tu dia benda sama, benda tular je, tapi dia punya jadi dua nama, tengok pada dua keadaan. Kalau contoh tashbih dia musyabah bih. Kalau kita baca tu contoh isti'arah, maka musyabah asal dulu musyabah bih dia akan jadi musta'ar minhu. Kalau musyabah dia akan jadi musta'alahu. Jadi dia punya wajib syabah tetap sama. Nama mungkin lain lah, dalam tashbih kita panggil wajib syabah. Kalau ni kita panggil al-jami', dia guna al-jami'. Tapi hakikat benda sama je. Ulama tu buat istilah lain tu sebab dia dah bertukar dah. Dah handshake dah, bertukar dah kepada bentuk lain. Dalam ilmu bayan pun dia dah masuk dah bab lain dah. Walaupun dia tu bab apa al-haqiqah wal majaz dah, tapi dia dah tashbih ni bab majaz. Tashbih dengan majaz itu bertukar. Dia masuk bilik lain dah. Dengan sebab apa? Dengan sebab musyabah ataupun musyabah dia dibuat. Nampak? Jadi nak beza dia tengok pada tu je, tengok pada tarafahu tu je. Itu dia beza. Tapi daripada segi wajhul syabah dia tetap sama. Wajhul syabah al-jami' tetap sama. Dia tetap wasfun muntaza'un min muta'addi itu tetap sama. Itu je lah Ilham dah. Okey. Baik. Jadi sini tengok kan, kaqauli man wasafa, seperti contoh dia seperti kata-kata orang yang menyifatkan Bani Al-Muhallab, anak cucu Al-Muhallab ibn Abi Sufrah tadi, kepada Hajjaj. Dia sifatkan kepada Hajjaj, dia cerita kepada Hajjaj, lamma sa'alahu anhum, ketika mana Hajjaj bertanyakannya tentang mereka dah. Sa'alahu, fa'il dia tu huwa, balik kepada Al-Hajjaj. Hu tu balik kepada man tu, kaqauli man wasafa. Ini baca melek dah. Okey. Kaqauli man wasafa ni dhamir huwa dalil itu balik kepada man. Okey. Banil muhallab tu maf'ulun bih lah, lil Hajjaj, wasafa lil Hajjaj, lamma sa'ala al Hajjaj, hu tu balik kepada man tu, anhum, hum tu balik kepada Banil Muhallab tu dah. Okey. Jangan tukar Okey, apa soalan dia? Wa an ayyuhum anjadu. An ayyuhum anjadu. Okey, ditambah an kat depan tu, tapi tidak ada apa-apa kita kata perubahan apalah. Cuma tambah soalan macam tanya ayyuhum anjadu. Ada ayyuhum tu balik kepada Bani Al-Muhallab lah. Maknanya siapa dalam kalangan mereka yang anjad. Anjad ni bila saya rujuk dalam kamu, pun boleh dah bercek dah dalam kamu, anjad ni kalau kita kata najuda maksud dia syaju'a, berani ya. Tapi kalau najada maksud dia a'ana wa nasara, tolong. Sebab tu an-najdah maksud dia pertolongan, help. An-najdah. Kita nak kata macam mana dalam bahasa Arab? Help kan? Najdah disebut. Najdah. Okey. So sini wa ayyuhum anjad ni siapa yang sebenarnya siapa yang paling berani lah sebenarnya. Dia berani tolong orang, dia berani ada benda-benda dia akan ke hadapan. Tu maksud dia anjad ya. Okey. Jadi Al-Hajjaj tanya orang tu, dalam kalangan anak cucu Al-Muhallab ibn Abi Sufrah ni, siapa dia agak anjad? Dia jawab apa? Dia jawab, kanu, mereka itu, siapa dia? Bani Al-Muhallab tu, kal halqatil mufrigah. Kal halqati al-mufragah. Sini ada bagi dalam buku ni, al-mufragah. Okey. La yudra aina tarafahu. Dia seperti
seperti apa ni, halqah al-mufraghah. Halqah al-mufraghah ni satu apa ni, halqah kan bulatan kan, bulatan. Okey. Yang mufraghah ni yang dia tidak ada gap di antara dia tu. Maknanya dia sambunglah, dia sambung. Yang kita la yudra aina tarafah. Yang kita tak tahu, yang tidak diketahui starting dia tu mana. Maknanya tarafahu ni maknanya hujung dia lah. Hujung start dia dengan hujung end itu tak tahu sebab dia sambung molek. Dia. So apa maksud dia tu wajhus syabah? Dia kali dia tasbihkan, dia kata bila tanya siapa dia paling berani sekali lah, paling nombor satu sekali dalam kalangan anak cucu al-muhallab ni. Allah jawab kata mereka seperti halqah mufraghah. La yudra aina tarafah. Wajhus syabah tu kalau orang awam biasa dia tak boleh faham. Dia nak kena neng 2 3 4 hari juga nak boleh kau tahu apa ni, tahu dia punya wajhus syabah dia tu apa. Tu tapi orang yang ngaji ke orang yang cerdik ke dia tahu, orang biasa dia tahu. Tu sebab itu maksud khafi tu. Sekarang ni Qazwi ni buat mari contoh ni untuk nak jelaskan maksud khafi tu, nah boleh ya point dia situ. Okey. Jadi apa huraian dia? Dia berkata, kita akan faham wajhus syabah ni melalui huraian Qazwi. Dia kata, okey, litanasubi usulihim wa furu'ihim fi syarafi, okey, yamtani'u ta'yinu ba'dihim fadilan wa ba'dihim afdala minhu, kama anna al-halqatal mufraghata litanasubi ajza'iha yamtani'u ta'yinu ba'diha tarafan wa ba'diha wasatan. Nampak tak? Keturunan al-muhallab ini, cucu dia ni, sebab dia punya usul dengan furu' dia tu, dia tanasub, dia lebih kurang je fi syaraf dari segi kemuliaan dia. Katakanlah al-muhallab ni kan dia ada berapa orang anak, tu kena check lah, ustaz pun tak tahu. Okey, ni keturunan ni. So bila apa ni Hajjaj tanya siapa dalam keturunan ini, cucu dia ni hak yang anjat, maka dia kata kal halqatil mufraghah. Sebab apa? Sebab usuluhum wa furu'uhum. Usul tu kita kata hak anak-anak dia hak atas tu. Lepas tu furu'uhum hak cucu-cucu dia ni dah. Fi syaraf daripada segi kemuliaan dia tu lebih kurang dia. Sehingga tak boleh kita nak ta'yin siapa hak yang fadilah, siapa hak yang mulia dan siapa hak yang afdal. Tak boleh. Sebagaimana kalau kita ada satu, kita ambil tasbih lah contoh mudah kita nak faham dia, tasbih kan? Waktu ikat molek tu kan. Kita faham bahawa tasbih tu hakikat dia tali hak dalam tu dia ada tempat ikat dia kan. Jadi hak tempat simpulan dia hak yang tasbih hak mula-mula tu sebagai permulaan dah. Tapi bila hidup sekali lagu tu kita tak tahu starting dia mana, ending dia mana. Tu maksud dia. Ya, kama annal halqatal mufraghah litanasubi ajza'iha, apa dia? Yamtani'u ta'yinu ba'diha tarafan wa ba'diha wasatan. Hak mana ujung, hak mana tengah, hak mana last ke apa semua kita tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sama je. Okay. Jadi wajhus syabah tu adalah wajhus syabah yang khafi ya, wajhus syabah yang khafi. Okey, situ point dia. Boleh dah? Okey, kalau kita baca sikit hak ni, mana? Okey. Kalau kita baca wa hakaza nasabahu syaikhu Abdul Qahiri ila man wasafa Bani Muhallab. Okey, wa nasabahu asy-syaikhu Jarullah al-Allamah ila al-Anmariyah. Okey. Hak tadi adalah riwayat yang disebut oleh Abdul Qahir Al-Turjani. Dia kata itu cerita dia. Maknanya itu adalah kata-kata orang yang orang yang ditanya oleh Al-Hajjaj. Boleh tak? Ini daripada segi riwayat. Kita apalah Ustaz baca lah untuk sebagai maklumat tambahan.
Okey. Maknanya tu riwayat yang pertama dah, yang disebut oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Isu dia sama je, cuma riwayat dia. Okey. Tetapi wanasabahu dan telah disebutkan oleh dengannya oleh siapa? Syekh Jarullah. Siapa dia Syekh Jarullah ni? Yang ni apa ni? Az-Zamakhsyari. Jarullah Al-Allamah ni Az-Zamakhsyari lah. Betul tak? Kat atas kaki ada di bawah ni, kita tengok dah. Ni Syekh Jarullah wa Az-Zamakhsyari taqaddamat tarjamatuhu. Maknanya tuan muhakkik ni dah terjemah pula. Dah apa terjemah ni maksud dia apa? Bibliografi dia lah. Bibliografi dia dah cerita dah. Okey. Baik. So kalau ikut pada riwayat satu lagi yang disebut oleh Jarullah Az-Zamakhsyari Al-Allamah, dia kata yang ni bukannya kisah di antara seorang lelaki dengan Al-Hajjaj, tetapi kisah yang berlaku melibatkan ada seorang dari kabilah Al-Anmariyah ni, seorang perempuan lah, Al-Anmari. Malah Ustaz pun tak check detail apa kabilah ni, tapi boleh google lah kabilah ni, apa benda Al-Anmariyah ni. Cuma nama dia dalam riwayat kata adalah Fatimah bint Al-Khursyub. Fatimah bint Al-Khursyub. Okey. Dia su'ilat an baniha. Dia ditanya tentang anak-anak dia. Orang tanya tentang anak-anak dia lah. Mungkin dia ni ramai anak. Ayyuhum afdal. Anakmu hak ramai-ramai tu, wahai Fatimah, siapa dia hak paling afdal sekali lah. Okey, dia pun kata, mula-mula disebut Imarah. Anak dia nama Imarah dah. Lepas tu dia kata, bal fulan. Anakku seorang lagi. La, bal fulan. Okey, lepas tu, Okey, summa qalat thakiltuhum. Dia kata, thakiltu ni, okey, Ustaz, lepas pandang dia punya apa ni, Ustaz cek sekejap. Okey. Thakilat ni dia ada satu istilah orang Arab. Okey, kita mungkin jarang guna dah. Kita dapat Ustaz buka sekejap. Okey, Ustaz dapat pandang tadi. Makna mudah dia kita sekarang ni nak mendapatkan maklumat tu mudah dia. Thakilat. Okey, makna thakilat. Saya juga. Okey. Okey, kalau kita orang Arab ni dia ada satu doa. Kalau dia kata thaqilathu ummuhu, taklah istilah orang Arab. Thaqilathu ummuhu, dia panggil siratun lid-du'a, satu sirah untuk berdoa, alal mar'i bil halak. Kita doa kecelakaan pada orang tu, kita kata thaqilathu ummuhu, kita kata. Sebab apa? Sebab thaqilah ni, bukan Syakilah. Syakilah tu lah. Thaqilah ni maksud dia faqada. Faqada. Okey. So kalau lah sini tengok thaqiltuhum, maksud dia faqadtuhum, aku telah kehilangan mereka. Mungkin kes ni sekarang ni, mungkin anak dia tu dah pergi dah kot, dah tak ada dah kot. Maka orang pun tanyalah. Okey, orang pun tanya, dah anakmu tu siapa dia hak yang lebih siapa dia hak jauh sekali ke contohnya, siapa dia hak bagus sekali, siapa dia. Dia pun sebut dah seorang anak dia hak ni. Pada dia kata thaqiltuhum, aku dah faqadtuhum, aku dah hilang dah mereka lah. Maknanya mungkin anak itu mati dah tadi doa. Wallahu a'lam. Mana boleh google lah tengok cerita kisah Fatimah bin Al-Khursyub. Okey. In kuntu a'lamu ayyuhum afdal. Kalau dah aku tahu siapalah yang paling afdal dalam kalangan mereka tu. Hum hanya syahid dia kal halqatil muqarrah la yudra aina tarafaha. Jadi huraian dia sama macam tadi lah. Sebab dia tak boleh nak beza di antara anak dia tu hak mana hak paling juru, hak kurang juru, apa semua tu dah. Jadi dia tak boleh nak beza tu, maka dia kata hum kal halqatil mufradah la yudra aina tarafah. Ini riwayat yang disebut oleh Az-Zamakhsyari ya. Okey, tadi riwayat yang disebut oleh Al-Jurjani, Abdul Qahir Al-Jurjani. Tak apalah tu riwayat dia, tapi yang pentingnya adalah sekarang ni kata-kata ni kita boleh guna, maksud saya ni tashbih ni kita boleh guna sekiranya kita tidak boleh nak bezakan. Kalau orang tanya kita dah,
Tanya pandangan kita. Cuba membagi pandanganmu tentang siapa hak yang paling ni, siapa hak yang kurang ni. Kita jawab gini, kita ngaji kita jawab hum kal halqatil mufragah la yudra aina tarafa. Faham tak? Kalau orang hak tanya tu pun dia ngaji tak dia faham. Oh, okey baik, tak apa. Beres. So kita boleh guna, kita orang ngaji ni kita boleh guna dalam WhatsApp kita tulis. Kalau kita ngaji barang tulis kan. Tulis. So lepas ni kalau lah ustaz tulis gini kalau awak tanya faham dah. Tak. Baru kita baru nampak kita tengaji tu. Boleh. Jadi kita boleh guna benda ni untuk benda-benda yang kita tak tahu nak bezakan dia. Okey, cumanya di sini isu dia adalah Qazwini Wak Mari ni untuk nak cerita wajhu syabah yang khafi tu dah. Okey. Baik boleh. Okey. Baik, Ustaz rasa cukup dah setakat tu sebab hak selepas ni dia ada bait syair. Jadi kalau Ustaz nak syarah ni dia jadi panjang lah pula. Kita masa ada beberapa minit saja lagi. Kita postpone minggu depan lah dah. Itu postpone minggu depan insya-Allah. InsyaAllah hari Rabu depan dah. Okey, boleh lah? Okey. Baik, jadi saya rasa cukuplah setakat tu malam ni. InsyaAllah kalau Allah beri lagi kesihatan, kelapangan. Okay, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kita sambung minggu depan lah. Ya. Jadi kita tutup dengan ada soalan ada soalan ada. Terima kasih Ilham, tolong apa ni basic tu apa ni terjemahan ayat Quran tadi dah. Okey. Naam Dr. Said Salim Prof. Aywa naam. Syukran nafa'allahu bikum aidan. Wa fatahallahu lakum. Wa sahala umurakum insya-Allah. Okey, baik kita jumpa pada minggu depan Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.